Hai pelajar, selamat bertemu kembali ya. Jadi cikgu akan sambung bahagian yang kedua. Okey, itu strategi menjawab pengajian perniagaan STPM. Okey. Jadi ada sebarang kemuskilan dalam bahagian pertama ni, bolehlah kamu komen lah. Okey, kalau ada sebarang masalah. Okey. Soalan yang melibatkan situasi. Okey, soalan melibatkan situasi. Ada kalanya ada soalan yang dia bagi situasi. Okey. So jawapan perlu dikaitkan dengan situasi yang diberikan. Okey, tengok contoh ni. Semasa berada di pusat membeli belah, Cik Amira telah membeli sebuah alat pengisar jenama Panasonic. Cik Amira membeli sebotol minyak wangi Marc Jacobs berharga RM800 sebagai hari jadi untuk kakaknya. Terangkan jenis produk pengguna berdasarkan situasi di atas. Okey, apa jawapannya? Jenis produk pengguna dalam situasi di atas ialah produk beli belah, fakta. Produk yang tidak kerap dibeli oleh pengguna, uraian. Dalam situasi di atas, alat pengisar merupakan produk beli belah. Kamu dapat 3 markah. Nampak tak? Fakta 1, uraian 1, contoh 1. Produk istimewa, fakta. Produk yang mempunyai ciri unik, uraian. Dalam situasi di atas, minyak wangi merupakan produk istimewa. Simple. Okey, kamu dapat 6 markah. Okey. Tengok contoh ni. Uraikan 3 reka bentuk pengeluaran bagi industri perabot. 6 markah. Tengok jawapan calon ni. 3 reka bentuk pengeluaran ialah simplification. Ia merupakan kaedah menggabungkan atau mengurangkan langkah dalam proses pengeluaran agar produk dapat dikeluarkan dalam masa yang singkat. Standardization. Ia merupakan proses pengeluaran yang menghasilkan produk yang seragam seperti saiz dan bentuk. Modular. Proses pengeluaran dibahagikan kepada beberapa bahagian yang kecil yang mempunyai sistem yang berbeza. Berapa markah dapat? 6, 4, 2, 0. Kenapa? Dia tak kaitkan dengan industri perabot. Okey? Itulah pentingnya ayat pendahuluan. Salin sebahagian soalan. 3 reka bentuk pengeluaran bagi industri perabot ialah, then you explain one by one. Okey? Jelaskan 2 langkah terakhir dalam proses perniagaan bagi sebuah kilang pembuatan basikal. Dah tahu kan? Kenapa dapat 0? Sebab kamu tak kaitkan dengan kilang pembuatan basikal. Jadi kamu dapat 0. So ingat dah, soalan melibatkan situasi, mesti ada ayat pendahuluan yang menunjukkan situasi, ataupun dalam jawapan kamu, setiap fakta tu mesti ada kaitkan dengan situasi yang diberikan. Okey, faham ya? Okey, soalan yang memerlukan langkah atau proses. Semester pertama ni, SEM 1 ni banyak tajuk yang melibatkan proses. Okey, kamu tengok. Bab pertama, kita ada proses perniagaan yang ada 5 langkah kan. Bab 2, kita ada proses pengeluaran, 4 langkah. Proses kawalan kualiti, 4 langkah. Bab 3, proses pemasaran, okey, ada 4 langkah. Proses keputusan pembelian produk pengguna, 5 langkah. Okey, proses pembelian produk industri, proses pembelian produk baru. Semua ni melibatkan langkah-langkah. Okey, tapi bila jawab, ingat mesti ikut turutan yang betul. Okey. Penyelidikan pemasaran, ada langkah dia. Proses peletakan pasaran. Semua ni nampak yang pemasaran ni ada banyak tajuk yang melibatkan proses. So make sure ikut turutan yang betul. Okey. Untuk bahagian kewangan ni tak ada. Tapi sumber manusia ya, bab terakhir ni ada 3 tajuk yang melibatkan proses. Okey, proses perancangan sumber manusia, proses pengambilan dan juga proses tindakan disiplin. Okey, so ini soalan yang melibatkan proses. Jangan lupa ikut turutan. Okey, buatlah apa-apa formula untuk menghafal. Okey, langkah-langkah dengan betul ya. Okey, soalan yang melibatkan pengiraan. Okey, dalam SEM 1 ni ada tajuk yang melibatkan pengiraan, iaitu penentuan harga berdasarkan kos, iaitu harga tokokan. Okey, pulangan modal, EOQ, ROP, pengiraan dan pentafsiran nisbah kewangan. Okey, so maybe ada soalan bahagian A ya, melibatkan pengiraan. So remember the formula, hafal formula dan juga cara untuk mengira. Okey. Alright, contohnya nampak soalan ni berkaitan dengan kos seunit dengan harga tokokan. Okey. So contohnya katakan kos tetap ialah RM10,000, kos berubah RM10 seunit, anggaran jualan 5,000 unit, margin keuntungan 20%. Guna formula untuk mengira jumlah kos. Okey. So jumlah kos ni adalah RM10,000 kamu tambah dengan kos berubah untuk seunit. Okay. So kos seunit adalah RM12. Okay. So ini cara untuk mengira kos seunit. Lepas tu harga tokokan, kos seunit kita bahagi dengan 1 tolak
margin untung atau tokokan kita, iaitu 20% ni kita tukar kepada 0.2. Okay. So jawapannya adalah RM15. Okay. Jangan lupa kos dengan harga mesti ada RM dalam jawapan kamu. Okay. Kalau tak ada RM, mungkin kamu hilang markah. Okay. Nah, soalan yang melibatkan EOQ. Okay. First thing, kena hafal formula. How to calculate kos tahunan? Kos tahunan ada dua, iaitu kos pegangan dengan kos pesanan. Okay. D rujuk pada permintaan setahun. D besar ya, rujuk pada permintaan setahun. S rujuk pada kos pesanan. Q rujuk pada kuantiti. H rujuk pada kos pegangan. So, tengok soalan ni. Syarikat perabot wajar Berhad memerlukan 20 tan kayu lapis setiap minggu. Setiap minggu dia perlukan 20 tan. Syarikat ni beroperasi 50 minggu setahun. So, seminggu 20 tan. Kalau 50 minggu, darab dengan 20, kamu dapat 1,000. Itu adalah permintaan untuk setahun. Permintaan seminggu, D kecil itu 20 tan. Okay. Kos memesan, S ialah RM100. Kos pegangan, H ialah RM20. Dan syarikat memesan sebanyak 500 tan kayu lapis bagi setiap pesanan. 500 ni rujuk pada Q. Okay. So, kalau kamu masukkan dalam formula ni, kamu dapat RM5,200. Okay. Lepas tu, soalan yang kedua, hitungkan kuantiti pesanan ekonomi. Guna formula EOQ sama dengan 2DS bagi dengan H. Okay. Puncakan, kamu dapat 100 tan. Okay. Kos tahunan, kalau kita gunakan EOQ, kamu dapat RM2,000. Okey, ini soalan melibatkan pengiraan. Kalau kamu diminta kira ROP, 20 tan, kamu darab dengan bilangan hari. Barang akan sampai ke kilang kamu. Okey. Alright, contoh lain, hitungkan nisbah yang berikut. Okey, nisbah semasa, nisbah cepat. Okey, so nisbah semasa apa formula dia? Aset semasa bagi dengan liability semasa. Okey. Nisbah cepat, aset semasa tolak inventory bagi dengan liability semasa. Okey, itu formula untuk mengira nisbah semasa dengan nisbah cepat. Satu lagi perkara penting, ingat kalau nisbah mesti ada dua dot dah. Okey, 1.32 kepada 1. Mesti ada dot. Kalau tidak, kamu akan hilang markah. Okey. Okey. Ini soalan yang paling penting. Soalan kajian kes. Ramai yang masih lagi pening kepala kan. Macam mana nak jawab soalan ni? Okey. So, ada berapa langkah yang perlu kamu beri perhatian. Okey. Satu. Bila kamu dapat soalan kes ni, baca soalan dulu. Okey, walaupun panjang, boring, baca. Okey, saya tahu pelajar sekarang ni malas nak baca. Okey, so baca kes tu. Okey, baca soalan. Baca kes dan cuba kaitkan dengan konsep yang ditanya dengan kandungan dalam kes. Okey. Jangan guna pengetahuan am, no general knowledge. Mesti kaitkan dengan apa yang ada dalam kes. Okey, itu perkara penting untuk soalan berbentuk kajian kes. Okey, mari kita perhatikan contoh lebih mudah. Okey. Ini adalah satu contoh soalan yang melibatkan campuran promosi. Kamu tengok soalannya, jelaskan campuran promosi yang digunakan oleh syarikat 6BK2 Berhad. Dia dah bagi dah campuran promosi. Campuran promosi ada berapa? Campuran promosi ada 5 kan? Itu apa dia? Pengiklanan, jualan bersemuka, promosi jualan, perhubungan awam, publicity. So, kena kaitkan dengan 5 perkara ni. Okey? Bukan campuran pemasaran. Kalau campuran pemasaran, rujuk pada apa? Strategi produk, strategi penetapan harga, pengedaran dan juga promosi. Tapi soalan ni tanya campuran promosi. Jadi bila baca kes ni, kamu akan nampak yang mana berkaitan dengan pengiklanan, yang mana berkaitan dengan promosi jualan, yang mana berkaitan dengan publicity. Okey, tengok contoh ni. Okey. Syarikat 6BK2 Berhad merupakan pengeluar kasut sukan untuk pasaran Malaysia dengan jenama BK. Jualan syarikat ini mengalami pertumbuhan sebanyak 14% tahun dan kejayaan ini disebabkan oleh campuran promosi yang berkesan digunakan oleh syarikat ini. Setiap bulan Oktober, syarikat 6BK2 akan mengadakan jualan gudang dan produk syarikat ini jual dengan potongan harga 70%. Nampak tak? Potongan harga. So, strike in your mind. Potongan harga rujuk pada apa? Promosi jualan. Syarikat ini juga menganjurkan pertandingan melukis logo. Nampak? Pertandingan. Peraduan, kamanda, promosi, jualan. Okay. Produk syarikat ini sering dipromosikan dalam media bercetak. Apa dia? Pengiklanan. Syarikat menggunakan selebriti terkenal seperti John Aso, Faiz Arifin, Anissa Saril. Pengiklanan. Syarikat ini juga sering mengadakan klinik kecergasan di sekolah. Pada tahun 2020,
15 klinik kecergasan diadakan di Lembah Kelang melibatkan 1,000 peserta tanpa sebarang bayaran. Ini menunjukkan perhubungan awam. Dia nak wujudkan hubungan baik dengan masyarakat. Okey. Syarikat ini juga meminta pelanggan untuk menulis pengalaman mereka menggunakan kasut ini dalam Facebook dan tiada tapisan dilakukan kata maklum balas pelanggan. Ini menunjukkan publicity. Okey. Mereka menceritakan pengalaman mereka menggunakan kasut ini. Ada yang mungkin bagi maklumat yang positif, ada yang bagi maklum balas negatif. Tak apa, diterima aja sebab itu publicity. Okey. Last one. Jam tangan kecergasan jenama FitK2 akan dipasarkan mulai tahun 2021 dan syarikat akan melantik 200 orang ejen. Nampak keyword ejen yang memasarkan produk ini secara langsung. Ini rujuk kepada apa? Jualan bersemuka. Okey, nampak tak? So ini rujuk kepada campuran promosi. Okey. Apa yang ditanya? Campuran promosi. So you dah tahu dah ada 5 perkara penting berkaitan dengan campuran promosi. Okey. Alright. Sekarang ni, kamu kena kaitkan dengan fakta. Okey. Nampak cikgu bezakan warna ya. Syarikat 6BK2 Berhad akan mengadakan jualan gudang dengan potongan harga 70%. Ini adalah promosi jualan. PJ itu promosi jualan ya. Okey. Menganjurkan pertandingan, promosi jualan. Okey. Media bercetak, iklan, pengiklanan. Okey. Mengadakan klinik kecergasan, perhubungan awam. Tulis dalam buku ni Facebook. Apa dia? Publicity. Okey. Dan last one ialah jualan bersemuka. Jadi kamu dah nampak dah. Okey. Sekarang ni mudah aja. Tulis fakta, uraian, kaitan kes. Campuran promosi yang digunakan oleh syarikat ini adalah pengiklanan fakta satu markah. Suatu bentuk komunikasi tidak langsung dan berbayar ditujukan pada pengguna melalui media massa untuk perkenalkan suatu produk satu markah. Kaitan kes guna dot point format. Produk syarikat ini sering dipromosikan dalam media bercetak seperti The Star dan media elektronik, YouTube dan Facebook, satu markah. Syarikat ini menggunakan selebriti terkenal seperti Jonas So, satu markah. Nampak tak? So kaitan kes ni boleh guna point. Katakan kamu rasa syarikat meminta pelanggan menulis pengalaman. Kamu rasa benda ni macam pengiklanan. Boleh tak letak dalam pengiklanan? Boleh, tak salah. Kaitan kes ni, kalau kamu rasa logik, letak di mana-mana. Itu tugas pemeriksa nak tentukan nak bagi markah atau tidak. Jadi, kaitan kes ni boleh bagi banyak. Kalau kamu rasa logik, tulislah dekat situ. Promosi jualan. Fakta satu markah ya. Pemasar menawarkan insentif jangka pendek bagi mendorong pengguna beli suatu produk satu markah. Kaitan kes dia. Setiap bulan Oktober, syarikat ini akan mengadakan jualan gudang dan produk dijual dengan potongan harga sehingga 70%. Satu markah. Kaitan kes yang kedua, pertandingan satu markah. Ini publicity pula. Ini cara menjawab fakta, uraian, kaitan kes. Kaitan kes ni tulis seberapa banyak mungkin. Kalau kamu rasa logik, tulis saja. Ini contoh seperti perhubungan awam. Nampak dia ni banyak ni. So letak. Di sini kamu nampak ya perhubungan awam. Syarikat ini juga sering mengadakan klinik kecergasan di sekolah dan kolej. Yang ini betul. Pada tahun 2020, 15 klinik diadakan. Betul. Setiap peserta akan terima sepasang kasut. Betul. Tengok kaitan kes yang keempat. Produk syarikat ini sering dipromosikan dalam media bercetak. Ini sepatutnya letak di mana? Letak di bawah pengiklanan. Tapi pelajar ini letak di bawah perhubungan awam. Salah ke? Memang salah sebab tak ada markah untuk kaitan kes. Tapi yang atas tu, 1, 2, 3 diterima. 4 tu tak ada kaitan lah, dia tak ada markah. Syarikat ini menggunakan selebriti terkenal seperti Jonas So, Faiz Arifin, Anissa Saril. Yang ni berkaitan dengan apa? Pengiklanan. Tapi pelajar ni sebut di bawah perhubungan awam. Tapi yang 3 atas tu betul lah. So 3 atas tu akan diberi markah. Yang 4 dengan 5 tu tak ada markah. So don't worry, kamu confirm dapat markah untuk yang betul. Yang salah tu tak ada markah. Jualan bersemuka berkaitan dengan ejen. Bagi fakta, uraian, kaitan kes. Kita pergi kepada bahagian terakhir, soalan esei panjang. Soalan esei panjang ni dia melibatkan prinsip atau konsep. Contohnya langkah, proses, jenis. Tumpuan diberi kepada bahagian sukatan pelajaran yang biasanya memerlukan 4 fakta. Contohnya yang melibatkan markah banyaklah, 14 hingga 20 markah. Tapi ada kalanya dia mungkin tanya kepentingan, peranan, cabaran, kelebihan, kelemahan. So jawapan kamu mesti ada fakta, 2 uraian dan 1 contoh. Ataupun 1 fakta, 1 uraian dengan 2 contoh.
So, ini esei panjang ya. So, kena bagi uraian yang lebih banyak. Okay. Kita perhatikan beberapa tajuk yang mungkin ditanya. Okay. Macam bab 1 ni, faktor-faktor pengeluaran ada 5. Okay. Jadi, ini mungkin melibatkan esei panjang. Cabaran perniagaan. Proses perniagaan ada 5 langkah. So, mungkin keluar dalam esei panjang. Okay. Faktor persekitaran umum. Tanggungjawab perniagaan. Okay. Aktiviti perniagaan berasaskan pengeluaran. Ini adalah contoh tajuk yang boleh ditanya dalam esei panjang. Okay. Tengok contoh ni. Jelaskan 4 klasifikasi produk pengguna 16 markah. So, fakta, barangan mudah beli. Barangan yang dibeli dengan masa dan usaha yang paling minimum. Uraian 1. Produk ini kerap dibeli. Uraian 2. Harga produk adalah murah dan pengguna tidak bermasa untuk membuat perbandingan harga. Uraian 3. Merangkumi 3 jenis barangan asas, kecemasan gerahati. 1 markah. Okay. Contohnya minyak masak, sabun, gula dan kicap. Okay. Jadi kamu dapat 4 markah. Tengok jawapan pelajar ni, dia bagi banyak uraian. Dia nak selamatkan diri lah tu. Okey, tak salah. Boleh bagi banyak uraian. Tapi ingat 16 markah maksudnya kamu ada masa 16 minit saja. So, janganlah satu tajuk ni kamu tulis banyak sebab kamu biasa beli barang ni, mudah beli. You pun tulis banyak barang ni. Okey. Saya beli minyak masak di Speedmart. Saya beli sabun di Aeon Jasco. Tak guna sebab markahnya 16 saja. Jadi kamu ada masa 16 minit. So, berhati-hati gunakan masa tu. Penggunaan masa sangat-sangat penting. Okay? Barangan beli belah. Okay? Merupakan barang yang jarang dibeli. Mungkin sebulan atau setahun sekali. 1 markah. Pembelian dibuat selepas tinjauan dan perbandingan. 1 markah. Mempunyai gaya dan jaminan produk perkhidmatan lepas jualan. Contohnya perabot pakaian, peralatan elektrik, telefon, bimbit. Okay? So, 1 fakta, 2 uraian, 1 contoh. Okay? Ini contoh jawapan lah. Make sure ada fakta, uraian dan contoh. Okay. Alright, sekian saja untuk strategi menjawab. Jadi cikgu dah cover semua ya. Yang setakat yang cikgu mampu lah. I think I'll cover already semua. So, masa sekarang ni what you must do? Score. Try to get the best result. Okay. Dapat markah yang tinggi. Kalau boleh 100/100. You can do it, don't worry. Okay. Bila dah sampai tingkatan 6, lupa tentang pencapaian kamu di tingkatan 5, tingkatan 3. Jangan peduli. Kamu sekarang ni 1 langkah saja. Okay? 1 step away to university. Selangkah saja untuk masuk universiti. So, lupakan tentang apa yang berlaku sebelum ni. Tumpukan perhatian sepenuhnya. Do your best. Give the best. Make sure kamu dapat A dalam pengajian perniagaan. Okay? Jika ada sebarang kemuskilan, bolehlah hubungi cikgu dalam grup PP Telegram. Okay? So, jangan lupa subscribe, like dan share. Dan jika ada sebarang kemuskilan, bolehlah kamu letak di bahagian komen. Baik pelajar, good luck. Try your best.